Sebelum kita bermula, mari kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil Iyyaka na'budu. Moga-moga dengan adanya bacaan Ummul Kitab itu tadi, moga-moga Allah SWT memberi kita uh, kelapangan fikiran kita untuk kita belajar ilmu pada malam ini. Okey. Saya sharekan dulu kita punya itu. Okey. Sebenarnya kenapa yang lewat tadi tu, pertamanya saya tak dapat buka skrin ni. Jadi skrin ni amat penting bila kita nak belajar. Skrin ni benda macam whiteboard lah kira-kira kan. Baik, kita cerita berkaitan dengan masalah ibu. Okey, masalah ibu. Ibu ni dia ada 3 bahagian, ya, 3 bahagian, iaitu 1/3, 1/6 dan juga 1/3 baki. Pada minggu lepas kita dah lihat 1/3, 1/6 dengan 1/3 baki. 1/3 dengan 1/6. 1/3 baki tak masuk lagi. Tapi untuk itu kita ulang semula. Apabila satu orang meninggal dunia, okay, satu orang meninggal dunia, si mati dia meninggalkan ibu. Ya, kita fokus pada 1/3 dulu. 1/3 ibu. Ibu meninggalkan siapa? Katakan meninggalkan isteri. Okay? Meninggalkan isteri. Jadi, ibu ni dia akan mendapat 1/3, syarat dia tiada keturunan ke bawah. Okay? Tiada keturunan ke bawah. Kemudian, bilangan adik-beradik, bilangan saudara semati, bukan adik-beradik. Bilangan saudara semati, ya, tidak melebihi seorang. Ya, tidak melebihi seorang. Ya. Tidak lebih atau sama dengan satu. Betul. Kurang daripada satu. Kurang atau sama dengan satu. Betul tak? Kurang Kurang daripada satu. Lupa sekejap. Salah tu. Kurang Awal-awal tadi banyak. betul tu Ustaz. Ya, kan tu kan ni kan. Tiba-tiba Ya saya betul. tiba-tiba kan tiba-tiba dia kata orang Jawanya kan nak terkelalen. Terlupa kan. Okey, yang bawah ni, sini ke sini kurang atau sama dengan satu. Sekiranya lebih daripada satu, dia akan mendapat 1/6. Okey. Jadi oleh itu, kalau kita buat begini, kita akan tahu bahawa ibu akan mendapat 1/3. Kita kira sebab sesi kali ini kita nak identify ibu dapat berapa, ya, dan juga apakah syarat-syarat ibu memperoleh 1/3. So kat sini, ibu ada dan juga isteri. Okay, ibu mendapat 1/3, maka isteri akan mendapat 1/4 kerana tiada keturunan ke bawah. Dan jumlahnya semua sekali adalah 12. Asal masalah 12. Ingatkan kembali macam mana boleh dapat 12. 3 dengan 4. Jadi, okay, 3 dengan 4 boleh pergi 12. Jadi, 12 bagi 3 dapat 4. 12 bagi 4 dapat 3. Maka bakinya adalah 5 kan? Bakinya 5. Jadi sekiranya kalau tiada golongan yang lain yang boleh menerima pusaka, maka Baitul Mal adalah Baitul Mal yang akan memperoleh baki tersebut. Okay? Ataupun kita kata si mati meninggalkan suami
suami dan juga saudara seibu sebapa ada seorang, katakan sini perempuan, dan sini katakan ada juga saudara sebapa, ada juga perempuan dekat sini, katakan. Yeah. Walaupun kita tak masuk lagi dalam bidang ni, dalam bab ni, pada minggu depan insyaAllah. Ini ibu ada, okay. Ibu ada, jadi anak tak ada. Automatically bila si mati ini meninggalkan saudara lebih daripada seorang, ibu akan mendapat 1/6. Ibu akan mendapat 1/6. Manakala kalau misal kata dalam cerita macam ni pula, okay, si mati meninggalkan ibu dan juga ada anak kat sini. Ya. Ada anak lelaki dan juga anak perempuan. Katakan sini isteri. Maka ibu kalau ada keturunan ke bawah, automatik dia akan dapat 1/6. Begitulah seterusnya. Jadi di kat sini kita boleh kirakan, iaitu ada ibu. Terpulang pada masing-masing lah kaedah selesa kan. Ini adalah kaedah guru saya. Guru saya dia suka cerita yang bahagian atas dulu. Jadi ibu tu belah atas, kemudian suami dan juga saudara seibu sebapa perempuan dan juga saudara sebapa perempuan. Ibu mendapat 1/6 kerana bilangan bilangan saudara itu lebih daripada seorang. Suami akan mendapat 1/4. 1/2. Tak ada anak. Tak ada anak. Dapat 1/2. Dan saudara seibu sebapa perempuan akan mendapat separuh. Dan saudara sebapa perempuan dapat 1/6. Untuk menyukupkan 2/3. Jadi dekat sini masalah berapa? Masalah 6 kan? Masalah 6. 6 bagi 6 dapat 1. 6 bagi 3, bagi 2 dapat 3. 6 bagi 2 dapat 3 lagi. 6 bagi 6 dapat 1. Jumlah adalah 8. Okay? Jumlah adalah 8. Kalau 8 ni, maknanya kita nampak 6, 8. Maknanya ini case out. Ini case out di mana 6 boleh pergi kepada 8. Jadi naikkan je lah nilai ini ke atas. Jadi 8 salin balik 1, 3, 3, 1. Selesai masalah. Okay. Kemudian kalau misal kata di sini tadi ada ibu, isteri, lelaki dan juga perempuan. Anak lelaki, anak perempuan. Ini pun sama. Ibu akan dapat 1/6. Isteri mendapat 1/8 sebab ini adalah anak dia, ya, anak lelaki dan anak perempuan, dan bakinya adalah asobah. 8 dengan 6 ni, kalau kita dah biasa, kita dah tahu dah ni 8 6 boleh pergi 24. 24. Jadi 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 8 dapat 3. Jadi jumlahnya semua sekali adalah 17 kan, baki ya, 17. 17 campur 3, 20 campur 4, 24. 17, lelaki dapat 2 bahagian, 1 bahagian, jumlah 3. 17 dengan 3 tak boleh dikecilkan, naikkan ke atas 3. 4 darab 3 darab 4, 12. 1, 3 darab 2, 6, campur 1, 72. Jadi 3 darab 4 sama juga dengan 12. 3 darab 3 sama juga dengan 9. 17 darab 2, 34. Dan yang anak perempuan mendapat ada 2 orang kan? Ada 17 3 kali 4 12, 3 kali 3 9. Lepas tu 7 kali 2 14. 17 kali 2 34. Okay, 34 34. Kan 17 ke Ustaz yang perempuan tu? Baik seorang kan? Okay, Seorang kan kejap. anak perempuan tu.
Anak perempuan seorang je kan? Ya, anak lelaki seorang juga. Cuma dua Bukan bahagian. dua, satu je, tiga belah, betul, betul. Bila kita tulis saya pun keliru juga. Sebab dia seorang je itu kan. Betul, betul. Jadi kat sini akan dapat 34 campur dengan 17. Jadi, baru cukup kan saya pun ni. Kenapa? Tak boleh dapat 72 kan? Dia terlebih kan? Sebenarnya dia seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Terima kasih semua. Okey. Selesai dah untuk bahagian itu. Kita akan masuk semula kepada 1/3 baki. Okey, lihat 1/3 baki. 1/3 baki hanya berkait um, hanya melibatkan ya, ibu mendapat 1/3 baki apabila waris yang tertinggal hanyalah ibu, bapa dan juga pasangan. Pasangan ni iaitu suami atau isteri. Ada dua. Ibu dapat 1/3 baki jika dalam keadaan ini sahaja. Dalam keadaan ini sahaja. Okey. Katakanlah si mati meninggalkan suami, meninggalkan suami, ada ibu dan juga bapa. Ini kes dia. Jadi di sini, kalau kita lihat pada tanpa melihat baki dahulu. Okay? Kita lihat satu-satu. Bahagian ibu. Bahagian ibu ni, tengok syarat ibu dapat berapa. Ibu mula-mula 1/3 dan juga 1/6. Okay? 1/3 dan juga 1/6. Jadi ibu dapat 1/3 apabila dia tiada keturunan ke bawah dan juga pasangan adik-beradik si mati, saudara si mati tidak melebihi seorang. Tidak melebihi seorang. Maknanya kat sini dia sudah pun memenuhi syarat 1/3. Mana 1/6 ni dia tak boleh dapat kerana syarat-syarat tadi. Tetapi syarat ini dia termaktub pula kepada syarat untuk dapat 1/3 baki, mestilah golongan ni je yang ada, iaitu bapa dan juga pasangan, suami ataupun isteri. Okey, ada bapa ataupun suami. Jadi jelaslah dekat sini, ya, apabila kita perhati, jika jarang-jarang jumpa, jarang-jarang jumpa, tapi tak mustahil boleh jumpa. Jadi dekat sini, apa kata orang tu, bila keadaan ini ibu, bapa dan suami, automatically ibu ini akan mendapat 1/3 baki. Okey? Macam mana pengiraan dia? Okey. Pengiraan dia adalah, yang pertama sekali adalah ada ibu, ibu dulu, ibu, maaf. Bapa dahulu. Okey? Maaf. Bukan bapa. Suami dulu. Benda yang fardu dulu kat sini. Okey? Suami. Okey? Suami ni, bahagian dia adalah 1/2. Okay? 1/2 kerana tiada keturunan. Golongan yang kedua yang kita nak cari adalah ibu. Okay? Ibu dan juga bapa. Okay? Ibu dan juga bapa. Ibu mendapat 1/3 baki. Ibu mendapat 1/3 baki, manakala bapa akan mendapat secara asobah. Okay? Kerana apa bapa ni mendapat secara asobah? Kerana pertama sekali tiada keturunan ke bawah. Ya? Bila tak ada keturunan ke bawah, bapa ni automatik dia akan mendapat asobah. Bahagian asal dia, iaitu asobah, baki. Ya? Maka di sini, ini adalah apa ni, untuk tidak mengelirukan,
iaitu kita ambil bahagian fardu, duduk atas sekali. Okay. So sekarang ni, suami mendapat 1/2. Jumlah kedua-dua bahagian, setengah campur setengah jadi satu kan. Setengah bahagian untuk suami, mana ada baki lagi setengah lagi. Maknanya 1/3 daripada setengah baki tu. Contoh di sini adalah okay, suami mendapat 1/2. Makna baki dia setengah kan. Baki adalah setengah. Ini adalah baki. Baki setelah diberikan kepada suami. 1/2. Sekarang ni 1/2 daripada 1/2 ini, 1/3 daripada yang ditinggalkan. Darab dengan 1/3. Okey. Darab dengan 1/3. Maknanya dekat sini, kita masuk pada matematik. Okey. 1 darab 1, 1. 2 darab 3 sama juga dengan 6. Maknanya dekat sini, pembawah dia, kalau kita lihat sini, boleh kata 6 kan? 2 dengan 3 boleh 6. Tapi kita nak tahu yang si ibu ni dapat berapa sebenarnya. Jadi kita kena buat kaedah macam ni. Macam mana nak dapat asal masalah 6 ni, bergantung kepada dia ni. Bergantung kepada dia ni. Jadi oleh itu, kita letak asal masalah 6. 6 bahagi dengan 2 dapat 3. 6, kat sini kita 6 bahagi 3, boleh ke kita nak bagi ke? Tak boleh kat dalam itu. Sebab itulah kita akan dapat nilai ni. 1/6. 1. Okay? 1. 1 ni daripada baki daripada setengah tu. Daripada setengah, setelah ditolak daripada suami, ada baki lagi setengah. Setengah inilah didarabkan dengan 1/3. Mana bahagian ibu hanyalah 1/6. Ya. Jadi 3 campur 1 sama juga dengan 4, tolak dengan 6 dapat 2. Mana bapa akan mendapat secara asobah bakinya adalah 2. Jelas tak itu? Jelas tak? Okey, clear doktor. Saya nak tanya, saudara seibu sebapa tak kita tak perlu ambil kira dalam situasi ini ya. Kejap lagi saya masuk. Okey. Cumanya dekat sini, macam mana, ada lagi tak? Dekat sini boleh tak? Sebab apa kadang-kadang kita bila bercerita pasal baki ni kaedah dia kena kira macam ni ya. Dia tak boleh macam tradisional yang kita biasa kira. 6 bahagi 3 dapat 2. Tak boleh macam tu. Sebab dia dapat daripada 1/3 baki. Jadi 1/3 baki tu dia sama juga dengan 1/6. Jadi nilai 1 ini masuk ke situ. Macam tu. Okey, jelas ha? Okey. Apa yang berlaku sekiranya suami ni ya, ibu tak diberi 1/3 baki. Apa yang akan berlaku? Lihat. Kita kira balik, iaitu yang pertama sekali, siapa? Suami ikut balik. Okey, suami, ibu dan juga bapa. Okey. Suami ni dia akan mendapat 1/2 sebab tiada anak. Sama je macam keadaan ni. Cuma bezanya di sini ibu kita tak bagi baki. Okay? Ibu kita tak bagi baki. 1/3 saja. Maknanya bapa akan mendapat sama seperti asabah. Okay? 2 dengan 3 kita tahu asal masalah adalah 6. 6 bahagi dengan 2 dapat 3. 6 bahagi 3 dapat 2 bagi 1. Nampak tak dekat sini apa yang berlaku? Iaitu nilai ibu, bahagian ibu lebih besar daripada nilai bapa. Bahagian bapa. Sebab itulah pada zaman dahulu, ini kisah, ini masalah Umaratain. Ya. Umar yang menyelesaikan masalah ini, iaitu menyatakan bahawa tidak sepatutnya bapa kurang daripada ibu.
Sebab itulah kalau kita lihat dalam kes ini, bapa mendapat 2 bahagian dan ibu mendapat 1 bahagian dekat sini. Itulah sebab dia kenapa ibu mendapat 1/3 baki. Okay? Untuk mengelakkan bapa mendapat sedikit daripada ibu. Berbanding dengan yang ini, ibu mendapat 2 daripada 6 bahagian, manakala bapa akan mendapat 1 daripada 6 bahagian. Mana rugilah bapa ni. Ya? Bapa tak sepatutnya kurang daripada ibu. Mestilah sekali ganda daripada ibu. Inilah kenapa kita menggunakan kaedah 1/3 baki. Okey, kedua. Kita dah lihat pada suami, kita lihat pula kepada isteri. Okey. Kaedah yang sama, ya, kaedah yang sama, si mati, okay. Si mati meninggalkan tadi suami, sekarang isteri, ada ibu dan juga bapa. Okay. Ada ibu dan juga bapa. Kita kira, okay, kita kira, sekiranya kalau kita tak bagi 1/3 baki, okay, yang pertama sekali adalah isteri. Okay. Isteri, kemudian ibu dan bapa. Saya buat macam ni sebab untuk nak bezakan dia kejap lagi kan. Sepatutnya yang biasa saya buat adalah ibu dan bapa duduk atas. Okay, isteri duduk bawah. Tapi oleh kerana dalam kes ini, untuk bezakan yang fardu tu dulu. Okay. Katakan kat sini isteri akan mendapat 1/4 kerana tiada keturunan ke bawah. Ibu mendapat 1/3. Yang ini kita nak buat perbandingan dahulu. Okey. 1/3 dan juga bapa kita akan mendapat secara asabah. Asal masalah 12 kan? 4 dengan 3 boleh bagi 12. 12 bagi 4 dapat 3. 12 bagi 3 dapat 4. Jadi bakinya adalah 5 kan? 5, 3, 12. Okey, 5. Dapat 5. Jadi jumlahnya adalah 12 kan? Nampak tak dekat sini? Ibu mendapat 4, manakala bapa mendapat 5. Okey. Ibu mendapat 4, hampir hampir dengan bahagian bapa. Tengok apa akan berlaku sekiranya ibu diberi 1/3 baki. Isteri, okey. Kemudian ada ibu dan juga bapa. Isteri mendapat 1/4 seperti mana di atas. Ibu mendapat 1/3 baki dan bapa secara asabah. Okey. Sekarang kita nak tahu berapakah bahagian yang sepatutnya. Asal masalah ni berapa? Okey. Asal masalah ini hanya boleh diselesaikan dengan kita kira dulu 1/3 baki ni dulu. Kalau tak, nanti kita dapat kesukaran untuk mendapat asal masalah. Ya, 1/3 baki ini perlu didahulukan. Walaupun kita tahu dekat sini, isteri mendapat 1/4, ya, 1/4 tolak 1 sama juga dengan berapa? Salah kira. 1 tolak dengan 1/4 sama juga dengan 3/4. 3/4. 3/4. Jadi 3/4 darab dengan 1/3 sebab 3/4 ni baki. 1/3 daripada ni ibu. Jadi 3 dengan 3 boleh mati satu-satu. Jadi jumlahnya 1/4. 1/4. Jelaslah. Okey, jelaslah kat sini. 4 ni lah asal masalah. Okey, 4 ni adalah asal masalah. 4. Sebab tu saya kata baki ni perlu diberikan dulu. So sekarang bakinya adalah ibu mendapat 1. 4 bagi 4 dapat 1 dan bakinya adalah untuk bapa 2. Lihatlah dekat sini, ya, sekiranya kalau misal kata diberi tanpa ibu ni diberi 1/3 saja berbanding dengan 1/3 baki, bahagian bapa hampir menyamai dengan bahagian ibu. Berbanding dengan 1/3 baki, maknanya bapa mendapat 1 kali ganda daripada bahagian ibu. Sedangkan ibu mendapat 1 bahagian, manakala bapa mendapat 2 bahagian. Jelas tak kat situ?
Okey. Selesai. Selesai ya. Nanti kalau misal kata ada pertanyaan tu, kisah dia macam tu je pun. Okey, satu lagi. Tadi Cik Mizi ada tanya dengan saya, macam mana kalau misal kata ada berkenaan dengan adik-beradik kan, saudara kan? Kan? Contohnya macam ni. Si mati. Okey. Kisahnya sama juga, tiada keturunan ke bawah, ada isteri, ada ibu, ada bapa, dan di sini ada, katakanlah dekat sini, ya, ada saudara seibu sebapa perempuan. Saudara seibu sebapa perempuan. Soalan saya, adakah ibu mendapat 1/3 baki ataupun dia dapat 1/3 saja? Ada tak yang boleh bagi komen kat saya? 1/3. Satu jawapan 1/3. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain? 1/3 baki. 1/3 siapa tu? Cik Mizi, okey. 1/3 baki. Ada jawapan lain? Pokok ada yang jawab 1/6 ke? Ada yang jawab 1/6. Baik. Dalam kes ini, ibu akan mendapat 1/3 baki. Kenapa saya kata dapat 1/3 baki? Pertamanya kita lihat syarat dulu. Kita lihat syarat ibu. Dapat 1/3. Pertama, tiada keturunan ke bawah. Confirm dah dia dapat 1/3. Kemudian, ibu ni juga, syarat kedua adalah saudara si mati tidak melebihi 1. Cukup dah kan? Ibu akan dapat 1/3 kan? Cumanya di sini, saudara seibu sebapa perempuan tak boleh terima pusaka. Ya? Tak boleh terima pusaka kerana keberadaan bapa kat sini. Okay? Secara tak langsung, ya, kalau misal kata tak ada siapa yang mendinding dia ni, dia boleh terima pusaka. Tapi oleh kerana ada bapa ini dia mendinding saudara seibu bapa seperempuan dan menyebabkan bahagian yang ada, golongan waris yang ada pada waktu yang boleh terima pusaka hanyalah 3 orang, iaitu ibu, bapa dan juga isteri. Jadi sebab itulah ibu mendapat 1/3 bagi. Okay. Okay. Mana-mana saja antara saudara seibu sebapa, saudara sebapa ataupun saudara seibu. Okey. Saudara seibu kat sini, ya. Saudara sebapa dan juga saudara seibu. Ketiga-tiga ni bilangannya tidak melebihi seorang. Kecuali kalau misal kata kat sini saudara seibu sebapa perempuan ada seorang, dekat sini saudara seibu ada seorang lelaki, katakan. Automatik ibu dah tak dapat 1/3 baki, dia akan dapat 1/6 bahagian. Jelas tak? Dia sebab dah lebih daripada seorang perempuan dan juga lelaki kat sini. Kalau perempuan dua-dua pun sama. Betul. Sama. Kalau sini perempuan sama. Sebab dia lebih daripada 2 orang. Lebih daripada seorang. Macam tu. Sebab syarat dia kat sini adalah saudara si mati tidak boleh melebihi seorang. Macam tu. Dia akan dapat, ibu akan memperoleh 1/6. Okay? Sebab itu dalam kita mengira pusaka, kita senaraikan dulu golongan-golongan ini walaupun kita tahu keberadaan bapa tu ada kat sana. Kita tahu bapa ni akan meninding dia orang ni semua. Jadi apa yang boleh kita buat adalah, ini dia kata daripada tok guru saya sendirilah ya. Dia kata ambil je dulu. Kata ambil dulu, nanti kerana apa kita kena ambil? Kerana
golongan ini dia akan mempengaruhi bahagian ibu. Walaupun golongan ini tidak boleh terima pusaka, tetapi bahagian ibu mempengaruhi. Jadi antara 1/3, 1/6 ataupun 1/3 baki ini mempengaruhi bahagian ini. Tapi dalam kes tadi katakan ditutup, ya, saudara si ibu sebapa perempuan ini dia akan dia akan terdinding ataupun mahjub oleh sebab keberadaan bapa. Jadi automatically saudara si ibu sebapa tak boleh terima pusaka, dan kalau kita kira balik dekat dalam ni, mana yang boleh terima pusaka hanyalah ibu, bapa dan juga isteri. Macam tu. Betul, ibu akan mendapat 1/3 1/3 baki. Okey. Kita masuk kepada nenek. Kita masuk kepada nenek. Okey, katakanlah ya. Katakanlah kat sini. Yang si mati meninggalkan 2 orang nenek. Kita tengok satu-satu dulu. Okey. Syarat nenek. Nenek ni terbagi kepada 2, satu sebelah ibu, satu lagi sebelah bapa. Okey, sebelah bapa. Kalau kita mapping, si mati meninggalkan ibu, bapa, lepas tu nenek, satu lagi nenek dan juga datuk. Okey. Syarat ibu, ya, syarat nenek ni boleh menerima pusaka, syaratnya adalah ibu ni kena mati dahulu. Ibu ni kena mati dahulu, barulah mak dia boleh dapat. Kita kata nenek lah. Nenek kepada siapa? Kepada si mati. Okay. Bukannya nenek kepada ibu, tetapi nenek kepada si mati. Dan satu lagi, nenek sebelah bapa ni, syarat dia adalah bapa kena mati dahulu dan juga ibu dan bapa mati dahulu. Barulah ibu ni, nenek ni boleh terima pusaka. Berapakah bahagian dia? Bahagian dia hanya 1, iaitu 1/6. 1/6. Okey. Kita buat andaian dekat sini. Ya, kita buat andaian. Okey. Si mati meninggalkan 2 orang nenek. Si mati meninggalkan 2 nenek. Kemudian dia ada 3 isteri. Okay, 3 isteri. Dan juga 3 orang anak perempuan. Okey. 3 nenek tadi macam kes macam ni lah tadi. Kemungkinan ibu dan bapa mati dahulu menyebabkan nenek kedua-duanya ni masih ada dan dia akan mendapat 1/6. Jadi 1/6 ini berkongsilah bahagian sama-sama dengan nenek. Ya. Kalau nenek tu dua-dua ada, jadi kongsi 1/6. Manakala isteri ni tadi, dia akan mendapat 1/8 ya, 1/8 kerana adanya anak. Ya, ada anak. Tak kira lah anak mana-mana, tapi yang mati tu siapa? Yang mati tu adalah suami dia. Okey? Yang mati tu adalah suami. Jadi isteri ni terbagi pada 3. Isteri 1, isteri 2, isteri 3. Okey? Isteri 3. Jadi anak perempuan dia melebihi seorang. Jadi dekat sini anak perempuan mendapat 2/3. Kita dah tahu dah sebelum ni. Kalau ada 8 dengan 6, tak payahlah kita nak susah-susah nak kira kan. Jadi kita teruskan sahaja, iaitu asal masalahnya adalah 24. Ya? Asal masalah 24. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 8 dapat 3. Ya?
24 bagi 3 dapat 8. 8 darab 2 ya, kali dengan 2 dapat sama juga dengan 16. Jumlah kesemua adalah 13. Maka ada satu lagi bahagian iaitu kalaulah dalam kes ini dah tak ada orang lain yang boleh terima, maknanya Baitul Mal lah kat sini. Baitul Mal. Okay. Kemudian macam mana kita nak buat? Ni cerita ni tak habis lagi ni. Okey. So sekarang ni kat sini anak perempuan kan. Yang 3 ni tak apa. Kita ambil yang 3 orang ni. 3 ni bawa, boleh tak kita dengan 16 tak boleh kan? Jadi 3 ni bawa naik ke atas. 3 ya. Jadi 3 darab 4 12, 3 darab 2 6, campur 1 72. Okey. Dapat 72. Jadi 3 darab 4 sama juga dengan 12. 3 darab 3 sama juga dengan 9. Kemudian 6 ya. 6 jadi 16 lah. 16 sebab 3 orang. Kemudian 1 darab 3 dapat 3. Okey, sini pecah kan. Macam tu. Jumlah semua sekali adalah 72. Okey. Yang 9 ni ada 3 orang kan. Yang sini pecah lah. Kalau ada 3 tak payah kita nak kembangkan lagi lah. 3, 3. Manakala 12 ni tadi ada ada apa tadi nenek kan. 12 bagilah dengan 6. ada 2 orang kan dapat 6 kan. 6 3. Okey. Jadi jumlahnya semua sekali adalah sama dengan 72. Kalau lah misal kata tadi kita yang paling simple sekali lah kan. Yang paling simple sekali jika si nenek ni tadi katakan si mati si mati meninggalkan suami meninggalkan suami dan juga ini mana-manalah kita boleh letakkan ada ibu tapi ibu ni mati dahulu, ada nenek kemudian dia ada anak lelaki kat sini kan. Jadi kalau kita bahagikan iaitu kita ada nenek, suami dengan anak lelaki. Nenek akan mendapat 1/6, suami dapat 1/4 sebab ada anak. Maka manakala anak lelaki dia akan dapat secara asabah. Asal masalah 12, 12 dengan 6 dapat 2, 12 bagi 4 dapat 3, jumlah bakinya adalah 7. Ya, anak lelaki akan dapat 7/12. Okay. Ada masalah lagi? Yang ini saya jumpa satu masalah yang jarang-jarang jumpa soalan macam ni. Ya. Mungkin tuan-tuan dah pernah kot tapi saya baru jumpa soalan ni kan. Okey, dia kata apa? Dia kata si mati meninggalkan 5 orang nenek. Okey. Nenek ada 5 orang. Okey. 4 orang isteri. 7 orang anak perempuan. Okey, anak perempuan. Inilah cerita dia. Okey. Nenek ni, nenek ada 5 orang. Jadi dia akan mendapat 1/6. Ya, berkongsi semua nenek-nenek ni tadi. Kemudian isteri ada 4, 1/8. Ya, 1/8. Okay. Dan juga anak perempuan mendapat 2/3. Okay. Macam mana nenek ni boleh jadi ramai kan? Tok dia kahwin ramai lah. Macam tu lah tok dia kahwin ramai. Okay. Kemudian asal masalah 24. 24 bagi 6 dapat 4.
24 bagi 8 dapat 3. 24 bagi 3 dapat 8 kali 2, 16. Okay. Dan jumlahnya sama macam tadi. Kes ni kan. Sama macam kes tadi. Nenek akan dapat 4 bahagian. Isteri dapat 3 bahagian. Dan anak perempuan dapat 16 bahagian. 7 orang ni tadi. Dan kalau kita lihat bakinya 1. 1 siapa yang dapat iaitu Baitul Mal. Dalam kes ni lah. Ya, dalam kes ni. Akan dapat ada. Kemudian okay. Okey. Di sini nampak gayanya macam ada satu apa ni kesukaran kita nak kira kan. Jadi apa yang boleh kita buat, anak perempuan ni ada satu bahagian semua orang kan. Ada 7 kan. Ya. 7. Yang ini ni nenek dengan apa dengan isteri kat sini dah ada 5 kali 2 dapat 20 kan. 20 kan. 7 kali dengan 20 sama juga dengan 140 kan. 140 darab dengan 24 dapat 3360. Jadi 120 darab dengan 4 sama juga dengan 5. 140 darab dengan 3 kita dapat 420. Manakala 100 yang ini kita akan dapat 140 darab dengan 16 kita dapat 240. Dan Baitul Mal adalah 140. Ya. Jadi kat sini kita bahagikan je lah 560 bagi dengan 5. Kita akan dapat 112. 420 bagi dengan 4 kita dapat 105. 2240 bagi dengan 7 kita dapat 320. Dan akhir sekali Baitul Mal dapat 140. Jajak ni adalah setiap seorang. Banyak ya. Itu bahagian dia banyak. Doktor. Oh ya saya. Nenek Alah, yang jadi 5. Ya. 5 orang nenek tu macam mana? Sekali lagi. Yang 5 orang nenek tu. Ini saya itulah kan nenek Sebab ni apa yang kita tahu, nenek tu adalah ibu kepada ibu dan ibu kepada bapa kan. Dua betul tu. lah tu. Yang ini saya dapat daripada satu buah buku kan. Okay. Saya mengandaikan bahawa kan saya mengandaikan bahawa si mati ini andaian saya je lah kan. Saya kata nasabah ke 5 tapi logik juga kat situ si mati ya. Si mati pertamanya dia ada kat situ. Dia ada ibu dan juga bapa. Ingat dia macam mana boleh dapat? Pertama sekali, dekat belah ibu ni ada nenek satu. Dekat sebelah sini, kat sini kan datuk kan? Datuk ni kahwin 4 orang. 1, 2, 3, 4. Tu ni ada 5 tu. Nenek 1, nenek 2, nenek 3, nenek 4. Macam tu. Yang tu bukan nenek tiri ke, doktor? Tak tahu lah. Tapi cerita dia macam ni lah. Yang kesepahaman saya macam tu lah. Datuk ni kahwin Sebab, lebih lah. Macam tu. Nenek tu Yalah. bermakna nenek ibu kepada bapa kan? Ya, bapa dia mesti seorang ibu saja. Seorang ibu je. Benar. Nenek tu mana? Nenek tu adalah ibu kepada bapa. Bukan ibu Itu saya kata tiri. dia. Mungkin saya tapi ini saya ya. Kalau nenek tiri dapat ke tu? Siapa? Itu yang saya dapat soalan ni. Saya cuba menyelami 5 nenek ni kan. Saya buat andaian tu macam tu lah kan. Kalau dia salah kat sini maksudnya macam mana tu saya pun tapi ini yang saya dapat tu kan.
Macam tu lah. Eh. Ataupun Ya, ada apa? idea lain yang macam mana dia boleh dapat nenek-nenek ni kan. Sebab yang ini ni adalah ada logiknya juga tak? Ya, sebab ibu pada bapa tu seorang je lah, ibu kandung. Ya. Memang Ibu sepatutnya itu itu ya. ibu tiri. Sebab cerita ni saya dapat dekat dalam satu buah buku. Saya bawakan ke cerita dia ke sini. Jadi mungkin boleh kita fikirkan kan dekat sini kan. Ada logik kan. Tapi betul juga kan kalau misal kata nenek ni tadi, kalau misal kata nenek tiri takkan boleh dapat tak? Tak pernah sabar boleh dapat tak? Memang tak dapat pun. Macam mana orang ni boleh tulis 5 nenek? Kat mana nenek tu? Atau mungkin dia kemukakan soalan je kot Ustaz. Ke macam mana? Saya tak pastilah. Sebab saya kata tadi kan. Dapat mazhab lah. Saya dapat soalan tu kan. Sebab dia letak dekat dalam buku. Jadi saya cuba menyelami. Tak apalah. Tu kan saya try. Kok macam kata alasan yang diberikan tadi tu memang agak logik lah kan. Sebab apa? Takkanlah. Ini assumption saya. Dia sebenarnya kan. Saya buat andaian dia kan. Kalau dia mestilah datang daripada ibu dia sendiri kan. Bapa ni mesti daripada ibu dia sendiri. Yang melahirkan Macam mana bapa. boleh datang lebih pula kan? Tak tahulah saya. Saya dapat dasar buku tu macam itulah kan. 5. Maknanya kita boleh buat conclusion lah. Kalau lah kan. Saya rasa macam salah juga ni sebenarnya kan. Sebab ada 5 nenek kan. Macam mana boleh jadi 5 nenek ni kan. Kena tanya otak. Typing error kot, doktor. Typing error kot di buku tu. Tapi dikira betul. Dikira Ya. betul. Dikira betul. Macam mana boleh dapat tu yang confuse? Allah salam. Saya dapat mungkin boleh saya boleh kongsikan kat sini. Saya dapat daripada buku ni. Pelik kes ni Ustaz. Okey, tak apa, tak ada masalah. Dia kira betul. Mungkin sebab tu kata dia jarang-jarang jumpa tu kan. Jadi mungkin Tak, maksudnya pengiraan doktor bagi tu memang betul tu. pengiran betul. Memang 5-5 tu memang dikira. Dikira betul. Oh. Bagaimana terjadi tak tahu Tahu sebab dia tak bincang macam mana waris tu dia tak bincang. Mungkin dalam akademik dipanggil soalan hypothetical, doktor. Mungkin. Saya cuba. Saya kata andaian saya pada mula-mula ni saya ingat macam ni lah kot. Mungkin lah kot. Tapi saya tak detailkan lagi lah. Saya buat andaian je. Tapi bila kita bincang, saya ada logiknya. Bahawasanya takkanlah apa kata orang tu, mak dia ni, mak tiri boleh dapat lah. Tak mungkin lah anak mak tiri boleh dapat. Mestilah mak dia sendiri, betul tak? Macam tu lah saya. Okey, tak apa. Yang paling penting macam tu lah keadaannya. Okey, yang ni yang biasa-biasa je lah. Yang ni kita masuk bahagian datuk pula. Datuk ni okay. Datuk ni dia ada bahagian datuk ni pula Puan Rosina. Terima kasih masuk dekat bagi pendapat. Okey, datuk ni pula dia bahagian dia sama juga dengan bahagian bapa. Bapa akan mendapat secara secara asabah, kemudian 1/6 dan 1/6 campur dengan asabah. Tapi satu lagi penambahan bagi datuk adalah muka sama. Datuk mendapat muka sama ni, ini dia bersama-sama dengan saudara.
saudara si mati. Saudara si mati ni yang biasanya adalah saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa. Kita akan bincangkan khusus cerita pasal mukasamah ya, pada minggu-minggu yang akan datang. Ya, mukasamah adalah satu bab yang khusus. Kan? Kita tak boleh campur dengan yang lain sebab kalau kita campur nanti kita berceragah nanti dengan pendapat-pendapat. Jadi kita blend dulu bahagian-bahagian ini yang bahagian-bahagian ini yang sama macam datuk. Sama juga macam bapa. Yang pertama sekali, hari ini saya buat contoh semua isteri suami berpoligami. Okey, bahagian datuk. Pertamanya ada iaitu 3 isteri. Okey. Si mati meninggalkan 3 isteri. Isteri 1, isteri 2, isteri 3. Kemudian ada ibu, ya, ibu mati dahulu. Ibu mati dahulu. MD mati dahulu. Bapa juga mati dahulu. Yang tinggal hanyalah datuk. Yang tinggal hanyalah datuk. Kemudian si mati meninggalkan seorang anak perempuan dan 2 orang cucu lelaki dan 2 orang cucu perempuan. Kalau kat situ, kat sini anak lelaki ya, yang mati dahulu, dia ada cucu. Cucu lelaki ada 2 orang. Ada 2 dan 2 orang cucu perempuan. Okey? Ada 2 orang cucu perempuan. Ini je kisah dia. Jadi dekat sini kita lihat siapa yang boleh terima pusaka iaitu ibu, datuk. Kemudian kita ada isteri 3 orang. Isteri 1, isteri tak payahlah 3 terus. 3 isteri. Kemudian ada anak perempuan. Anak perempuan. 2 orang cucu lelaki dan 2 orang cucu perempuan. Okay. Kat sini kadang-kadang kita keliru bila kita buat macam tu kan. Untuk elak dia keliru, CL juga, CP. Okey, macam tu. Untuk elak dia keliru. Datuk, apabila sahaja ada anak, ada cucu lelaki dan juga cucu perempuan, automatically datuk akan menggantikan bahagian bapa 1/6. Okay. Sama kaedahnya macam bapa. Bapa kalau ada cucu lelaki ni yang boleh terima pusaka, automatik dia akan dapat 1/6. Kalau yang ditinggalkan itu adalah yang perempuan saja, datuk akan mendapat 1/6 campur dengan asbabah. Manakala isteri akan mendapat 1/8. Isteri akan dapat 1/8 berkongsi bahagian. Kerana apa? Kerana adanya keturunan ke bawah. Kemudian anak perempuan mendapat 1/2 sebab dia seorang diri. Cucu lelaki dan cucu perempuan berkongsi bahagian baki, asabah bil ghairi. Kemudian kita ada asal masalah 24. 8 dengan 6, 24. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi dengan 8 dapat 3. Dan bakinya adalah 24 bagi dengan 2 dapat 12. Bakinya adalah 5. 12, 5, 7, 17. Campur 3, 20. Okay.
So sekarang ni kita nak tahu berapakah bilangannya, iaitu kita ambil cucu lelaki dapat 2 bahagian, 2, 2, 1, 1, 6, 5 dengan 6, jadi 6 ni tak boleh dikecilkan. Dan naik ke atas, darabnya 6, 6 darab 4, 24, 4, kan? Jadi 6 darab 2, 12 campur 2, 14, 1/4. 6 darab 4, 24. 6 darab 3 sama juga dengan 18. 6 darab 12 sama juga dengan 72. 5 darab 2, 10. 10, 10, 5, 5. Jadi dekat sini bolehlah bagi isteri ni bagikan kepada okay. Isteri ni tadi bagikanlah kepada 3, kita akan dapat sama juga dengan 6 bahagiannya. 6 bahagian. Tak tu. 3, 12, 18. 18 bagi dengan 3 dapat apa? Dapat 6 ke? 6. Kan? Okay. 6. Jadi kat sini bagi 6, dapat 6. Dapat 6. Jadi selesailah masalah kat sini. So, kalau benda yang kat sini rasanya tak perlu lagi kita pecah-pecahkan lagi sebab kita boleh bagi kan. Yang kat sini je lah yang kritikal tu. Jadi kat sini semua kita dapat. Jumlahnya sekali dengan 144. Manakala kalau misal kata dalam kes ini sama je kan. Tadi si mati meninggalkan 3 isteri, isteri 1, isteri 2, isteri 3, kemudian ada anak lelaki dan juga anak perempuan, mudah-mudah aja kan, senang je kan. Kemudian ada datuk. Okey, ni tak ada, atas ni tak ada datuk. Okey. Datuk, isteri ada 3, isteri ada 3 orang dan juga anak lelaki dan juga sama ke macam tadi tu, kurang lebih lah kan. Okay, datuk akan mendapat 1/6. Okay. Isteri dapat 1/8 dan 4 cara asabah bil wairi. 6 dengan 4 24 darab 24 bahagi dengan 6 dapat 4, 24 bagi 8 dapat 3. Jadi bakinya adalah 17. 17 ni tadi 2 dan 1 jumlah 3. 17 dengan 3 tak boleh. Jadi 3 naik ke atas. Sama juga dengan 72 kan. 7 darab 3, 12. 3 darab 3, 9. 7 kali dengan 2, 14. Dan satu lagi. 7 kali 34 lah. 34 dengan 17. Sekiranya kalau si mati meninggalkan, ni tak ada, tinggal datuk. Sama juga ada 3 orang isteri 1, isteri 2, isteri 3. Banyak isteri ni, banyak yang berpoligami yang ini. Lepas tu dia ada 2 orang anak, ya. Anak perempuan, anak perempuan. Dan juga anak lelaki yang mati dahulu. Dan dia ada cucu perempuan. Ya, cucu perempuan. Kat sini ada 2 orang cucu perempuan. Okay. Okay. So sekarang ni, kirakan dekat sini siapa yang boleh terima pusaka. Iaitu yang pertama sekali adalah datuk. Lepas tu 3 orang isteri. 2 orang anak perempuan. Okay. Anak perempuan.
dengan cucu perempuan. Cucu perempuan. Datuk akan mendapat bila semua ni nilai orang apa ni waris-waris ni adalah perempuan, Datuk akan mendapat 1/6 Campur asabah. campur asabah. Sebab tinggal perempuan semua. Isteri akan mendapat 1/8 kerana ada keturunan ke bawah. Anak perempuan dia mendapat 2/3 sebab lebih daripada seorang. Dan cucu perempuan mahjub lah. Mahjub. Tak boleh terima pusaka kerana cucu perempuan kerana anak perempuan sudah pun menghabiskan bahagian 2/3. Jadi di sini asal masalahnya adalah 24. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 8 dapat 3. 24 bagi 3 dapat 8 kali dengan 2, 16. Campur semua adalah 23. 23 kembali kepada datuk campur dengan asbah campur 1. Jadi jumlahnya adalah datuk akan dapat 5. Isteri ni tadi dia akan dapat 1 seorang. So, isteri akan dapat 1 seorang sebab 3 bagi dengan 3 orang. 1 seorang. 16 ni tadi dibahagikan dengan 2 akan dapat 8 seorang. Itulah bahagian-bahagian 8 seorang. Jadi jumlahnya adalah 24 kesemuanya sekali. Okey, lagi tak? Yang tak akhir. Ni yang tak akhir. Yang tak akhir iaitu si mati meninggalkan datuk. Okey, meninggalkan datuk, meninggalkan seorang isteri, seorang anak perempuan, dan juga anak lelaki yang mati dahulu. Anak lelaki ni tadi ada 5 orang perempuan. 1, 2, 3, 4, 5 perempuan. Cucu semua. Cucu perempuan. Okey. So yang siapakah orangnya yang boleh terima pusaka iaitu datuk. Datuk, kemudian ada isteri dan anak perempuan dan juga 5 orang cucu perempuan. Datuk sebab golongan ni adalah perempuan semua, jadi akan dapat 1/6 campur dengan asabah. Isteri akan mendapat 1/8. Anak perempuan akan mendapat 1/2 kerana dia seorang diri. Dan cucu perempuan ada 5 orang kat situ. Dia akan mendapat 1/6 kerana untuk menyukupkan 2/3. Untuk menyukupkan 2/3. Jadi dekat sini asal masalah 6 dengan 8. Jadi kat sini sama juga dengan 24. 24 bagi 6 dapat 4. 24 bagi 8 dapat 3. 24 bagi 2 sama dengan 12. 12 bagi 6 4. Okay. Jadi jumlah keseluruhan adalah 12, 16, 19, 20, dia 23 kan? 23. Mana ada satu lagi bahagian. Satu ini diberikan kepada datuk. Campur kat sini sama dengan 1. Tak ada, jadikan dengan 1. Campur 1 kat sini. Ni A tetap ada. Jadi dekat sini jumlah datuk akan mendapat 5. Okay. Kemudian isteri ni tadi akan mendapat belum lagi. Sebab sini banyak kan, dia ramai kan, 5 orang kan. Jadi 5 ni tadi ada 5 cucu tadi. 5 ni tadi kena naikkan ke atas naikkan 5. 5 kali dengan 4 sama juga dengan 22.
2, 5 kali 10, 10, tambungan 2, 120. Okay, 5 kali dengan 5. Ni 4 campur 1 jadi 5. 5 kali 5 jadi 25. 5 kali 3 sama juga dengan 15. 5 kali dengan 12 sama juga dengan 60. Dan juga 5 kali dengan 4 sama. Okay. Jadi jumlahnya semua sekali sama juga dengan 120. 25, 15, 20, 60. Okey. Betul. Itulah dia cerita dia pada malam ini. Kita habis dah sampai ke Datuk ya. Cerita Mukasamah kita akan masuk kepada minggu yang akan datang. Minggu insya-Allah kalau tak ada apa-apa minggu hadapan kita akan masuk kepada golongan sisi. Golongan sisi iaitu golongan si mati, iaitu saudara seibu sebapa, lelaki dan juga perempuan. Kalau boleh masuk saudara sebapa, lelaki dan juga perempuan. Kita akan masuk sinilah. Lepas tu saudara seibu, lelaki dan juga perempuan. Okey. Kita akan masuk bahagian ini. Kemudian apabila kita dah selesai dekat kawasan ini, dah habis dah semua sekali, barulah kita masuk kepada Mukasamah. Lepas Mukasamah kita akan masuk kepada pensyarikatan. Pensyarikatan. Yang seterusnya lepas pensyarikatan musyarakah. Musyarakah. Tak salah. Musyarakah. Kemudian yang seterusnya kita akan masuk kepada kematian berlapis, kalau tak salah. Kematian berlapis. Ini kematian berlapis ini kita akan pecahkan kepada dua. Satu yang teori yang kita buat sekarang. Yang keduanya kita pakai Excel. Macam mana kita nak kira kematian berlapis dengan menggunakan Excel. Mudah ke tak mudah? Orang kata lah. Orang kata mudah kan. Tapi saya rasa memang mudah pun. 19 lapis senang je kira kan. Sebab teknologi ni tuan-tuan, kalau misal kata kita guna dia dengan betul, senang je. Kan. Jadi itulah. Tapi dia jadi masalahnya tuan-tuan. Iaitu apabila orang selepas daripada ni. Selepas daripada kita ni orang yang tahu pasal teori. Kita ni orang yang tahu pasal teori. Kita tahu sebelum kita pergi kepada Excel, kita dah tahu dah macam mana kira manual, kan? Tapi orang yang selepas daripada ni memang ada satu masalah. Dia nak balik semula kepada yang asas ni, kan? Sebab kebiasaannya teknologi ini mengalpakan kita sampaikan kita tahu macam mana kaedah asal. Sebab tu kita lihat apps yang ada dekat luar sekarang ni, dia membantu ataupun tak. Dia membantu bagi orang yang tahu. Dan bagi orang yang tak tahu pasal ilmu, dia masukkan dia nilai waris-waris. Sehingga kan ada waris yang tertinggal. Kat sinilah sebenarnya yang bagi saya kelemahan bagi golongan-golongan yang bergantung penuh kepada apps. Jadi kita ni mungkin bukanlah. Kita menggunakan apps selepas kita mengetahui teori di belakangnya tu kan. Jadi memudahkan kita gunakan kaedah formula yang sesuai untuk pengiraan kematian berlapis. Ada tak pertanyaan apa-apa? Makin orangnya makin sikit lah. Daripada 19 jadi 12. Apalah, macam tu. Ada pertanyaan tak? Ada tak? 10, 40 apa. InsyaAllah seperti yang saya jangkakan, kita bincang ni lebih kurang dalam 1 jam setengah lah. Lebih kurang 1 jam setengah. 9 suku sampai 10 suku
campur dengan lebih kurang 9 tu 1 jam 15 minit ni sebenarnya kita bincangkan tak. Jadi cukup lah setakat tu. Jadi untuk semua apa ni saya esok ada kuliah lagi. Bukan kuliah sebenarnya, yang tu lebih pada bual bicara je lah. Bual bicara tapi dalam bahasa saya lah. Kalau misal kata nak tahu macam mana bahasa saya tu, bolehlah macam bahasa Jawa juga kan. Macam bahasa Jawa juga. Tapi oleh kerana kita tengok macam mana kan nanti kan. Kemudian iklan lagi sekali iaitu pada minggu yang mendatang ini kemungkinan besar saya akan buat kelas faraid di rumah saya. Jadi saya jemputlah kepada rakan-rakan yang nak apa ni buat bersemuka, okey, atau pulanglah apa ni kita apa kalau tu kita nak jumpa di waktu siang ataupun malam tu terpulanglah. Kita akan bincang kemudian lah macam tu lah, siapa-siapa yang berkelapangan kan. Jadi yang ni khas untuk siapa-siapa yang berminat lah. Boleh ajakkan kawan yang sudi ya. Dengan bergantung kepada adab-adab yang saya beritahu tadi kan. Adab-adab belajar. Sebab apa saya tekankan adab-adab tu tadi? Kerana kebanyakan orang menuntut ilmu dia tak ada adab ya tuan-tuan. Dia tak ada adab. Saya sendiri pun selalu memperingatkan diri saya. Kalau misalnya kita belajar dengan seseorang, adab kita. Walaupun kita tahu, contohnya saya belajar dengan Ustaz Waduh Halim kan. Walaupun saya dah tahu, saya letakkan ilmu saya dekat tepi dan saya terima apa saja yang diberikan tu kan. Jadi kalau saya tak tahu, saya tanya kemudian. Macam itulah adab saya dengan guru saya. Jadi begitulah saya sebenarnya saya nakkan apa ni rakan-rakan tuan-tuan semua nak dapat ilmu ni, nak dapat barakahnya adalah adab tadi lah. Ada 3 adab tu tadi. Jadi mana-mana yang nak belajar tu bolehlah datang ke rumah saya. Kita bincanglah nanti pukul berapa kan untuk itulah. Ya. Ada apa pertanyaan lagi? Ada? Kalau tak ada, saya nak tutup. Sehingga itu. Saya nak tutup dengan tasbih kafarah dan Yufatul As. Semoga Allah SWT lindungi kita semua insyaAllah kan. Dan Allah SWT berikan kita kefahaman dalam ilmu insyaAllah. Tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan Yufatul As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa azimati. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Takbirullah.